Ya, lembah pantai. Terima kasih, Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Atas permintaan Ketua Pembangkang, Tuan Dipertua, saya mohon izin agar Yang Dipertua Dewan Rakyat membenarkan kita bertafakur selama seminit dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz Nikmat yang telah pulang ke rahmatullah pada 12 Februari 2015. Almarhum pernah menjadi ahli Parlimen Kelantan Hilir dan juga Pengkalan Cepa Datuk Yang Dipertua dari tahun 1974 hinggalah 86 selama 19 tahun sebagai ahli Dewan Rakyat ini. Almarhum juga memegang jawatan Menteri Besar Negeri Kelantan dan Adun Semut Api dan juga Cempaka hinggalah tahun 2015, 29 tahun sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dan saya pohon agar Dewan ini merakamkan juga ucapan takziah kepada Datin Tuan Sabariah Tuan Ishak sekeluarga. Al-Fatihah. Saya rasakan itu permintaan yang tidak berat. Boleh dilakukan. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya mulakan dengan terjemahan surah Al-Ma'idah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya saya berpeluang mengambil bahagian membahaskan usul menjunjung kasih di atas titah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong merupakan ketua negara dan ketua agama Islam dan penjaga yang memastikan negara ini kekal kuat utuh memayung puncak keadilan negara. Ini termaktub Datuk Dipertua dalam perlembagaan negara yang kami pegang sebagai dokumen utama kenegaraan. Dalam Dewan yang mulia ini, saya laungkan pendirian Pakatan Rakyat bahawasanya kami berikrar dan menumpahkan taat setia dan penuh kasih yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Ilahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Datuk Yang di-Pertua. Seperti keras saya semalam, saya akan pastikan hasrat suara hati Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Permatang Pauh berkumandang dan tidak mampu dilenyapkan walaupun jasad beliau kini terpenjara. Saya sampaikan mesej perutusan yang menjadi sebahagian daripada ucapan saya. Ya, Mat. Datuk Dipertua, saya akan berucap bagi pihak Lembah Pantai. Hanya saya muatkan beberapa kandungan yang saya fikir beliau wajib suarakan. Apapun itu adalah ucapan yang hormat. Baik, Datuk Tapi Dipertua. kalau mengatakan bahawa itu adalah teks ucapan ataupun caranya tak boleh. Betul, ya. benar Datuk Dipertua. Terima kasih. Saya hargai. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Dewan Rakyat dapat meneruskan fungsinya dalam hal ehwal dan urusan mesyuarat pertama, penggal ketiga Parlimen ke-13 mulai 9 Mac hinggalah 9 April insya-Allah 2015. Mewakili seluruh ahli Parlimen Pakatan Rakyat, saya selaku Ketua Pembangkang merakamkan setinggi tahniah dan terima kasih di atas kesudian Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berangkat merasmikan pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-13 pada 9 Mac 2015. Pertama-tamanya, saya ingin merakamkan rasa kesal yang tidak terkata ke atas penganiayaan, fitnah, kezaliman serta pengenepian keadilan yang telah dilakukan ke atas saya. Saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya segala usaha mengaib dan memfitnahkan saya
yang terus berlarutan walau saya kini terpenjara. Saya juga mengutuk sekeras-kerasnya mereka yang berkuasa yang memperalatkan jabatan penjara dan semua instrumen kerajaan demi menafikan hak saya untuk menjalankan tugas. Dalam Dewan Yang Mulia ini, saya merakamkan penghargaan jua kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang menegaskan bahawa saya masih Ahli Parlimen Kawasan Permatang Pauh dan Ketua Pembangkang yang sah di bawah perangan C Pasal 4 Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Saya kesal, saya nak habiskan, Datuk Ketua, saya kesal bahawa permohonan melalui peguam saya yang dikemukakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Penjara ditolak tanpa sebarang alasan. Saya mengulangi, kerana ini sebahagian ucapan lembah pantai, saya mengulangi apa disebut di Permatang Pauh pada 10 Februari 2015 dalam Mahkamah Persekutuan. Saya tidak bersalah atas tuduhan palsu dan fitnah ini tidak pernah berlaku. Ini merupakan satu rekayasa yang jahat, Datuk Yang di-Pertua, datang daripada satu konspirasi politik untuk menamatkan karya politik saya. Tidak menjadi satu kebetulan bagaimana pejabat Perdana Menteri, Ahli Parlimen Pekan boleh mengeluarkan kenyataan rasmi bertulis hanya beberapa minit selepas penghakiman dikemukakan. Dalam tunduk akur kepada kehendak terlunjuk tuan-tuan politik, hakim-hakim menjadi rakan jenayah pembunuhan kebebasan dan integriti badan kehakiman. Mereka menjual diri mereka kepada syaitan, memperdagangkan nurani mereka demi pulangan kebendaan, kedudukan dan jaminan jawatan. Mereka diberi peluang untuk menebus diri dengan bertindak membetulkan kesilapan badan kehakiman yang lampau, mengembalikan kemuliaan dan mengukir nama baik sebagai pembela sebenar keadilan. Sebaliknya, mereka memilih untuk kekal dalam kegelapan. Hati-hati dengan peraturan 368 yang hormat. Saya hargai, kerana itu saya akan menunggu apabila Ahli Parlimen Padang Serai membawa usul untuk membahaskan perilaku jahat hakim-hakim dalam Mahkamah Persekutuan yang saya harap akan diluluskan oleh pihak Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya menerima pengorbanan ke penjara demi rakyat dan negara dan saya bersedia ke penjara dan apa jua akibat demi rakyat, bukan pengecut yang suka duduk di luar negara. Allah Subhanahu Wa Taala adalah saksi saya dan saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan mendiamkan diri. Saya akan terus berjuang melawan demi kebebasan dan keadilan. Saya tidak akan menyerah kalah. Datuk Yang di-Pertua, hari ini hari pertama Dewan Rakyat membuka ruang bagi membahaskan usul menjunjung kasih ke atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada kedua-dua Majlis Parlimen. Yang di-Pertuan Agong menyentuh beberapa perkara dasar. Baginda bertitah bahawa tahun ini bermula dengan kita mengingatkan tahun lepas, 2014, yang penuh dengan dugaan dan cabaran. Ada saja yang terpahat diingatan, ada yang berterusan dugaannya. Pertama, tentunya kita sudah setahun kehilangan pesawat MH370 dan keperitan anggota keluarga, mangsa-mangsa yang telah pergi tentunya masih dirasakan bukan sahaja oleh mereka tetapi oleh kita semua. Seterusnya kita hadapi juga musibah kehilangan MH17, pesawat yang ditembak jatuh dan banjir besar yang juga dibawa oleh beberapa ahli parlimen sebelumnya yang melanda beberapa negeri di utara dan pantai timur Malaysia. Barangkali kita boleh menganggap tragedi yang menimpa 370 sebagai takdir. Namun tata cara kita dalam menangani tragedi dan krisis ini wajib diperhalusi. Malaysia punya kelengkapan yang mencukupi untuk bertindak awal di minit-minit pertama tragedi. Saya rujuk kepada kenyataan Richard Quest daripada CNN yang semalam memberi maklum balas terhadap laporan interim yang mendedahkan keselamatan, kelemahan yang ada kepada kawalan trafik udara bukan sahaja di Malaysia tapi di negara-negara Asia Tenggara. Menurut laporan sebelumnya, Jabatan Penerbangan Awam terima laporan mengenai kehilangan pesawat pada jam 1:30 pagi. Tapi hanya melancarkan misi mencari dan menyelamat pada 5:30 pagi. 4 jam delay.
Dengan izin. Seterusnya, adakah, persoalan saya adalah, adakah siasatan lengkap dan teliti dibuat di atas kehilangan pesawat ini? Saya memetik kata-kata salah seorang daripada anggota keluarga mangsa, Sarah Bach, yang persoalkan hanya 120 orang sahaja yang disoal siasat oleh laporan interim oleh para penyiasat, bukan oleh kerajaan. Komen beliau kepada BBC dengan izin, that is less than our tiny, underfunded private investigation has done. Merujuk kepada inquiry yang dibuat oleh keluarga-keluarga mangsa. Oleh itu, persoalan saya seterusnya, adakah kerajaan bersedia memberi perincian kepada Dewan Rakyat tentang usaha-usaha memperbaiki sistem radar negara supaya peristiwa kehilangan tersebut tidak berulang yang diakibatkan oleh terlepas pandang, ya. Dan cara-cara lain untuk kita memastikan keselamatan, ya, antara udara di dalam rantau ini terjaga. Saya sebelumnya telah membangkitkan isu sistem radar yang rosak juga di lapangan terbang Subang di bawah ATC. Jadi saya pohon, ya, kerana sebelumnya agak sukar, almost next to impossible untuk mendapatkan laporan, termasuklah laporan audit terhadap lapangan terbang KLIA-2. Seterusnya, patutnya betul, kerajaan harus pastikan, ya, piawaian keselamatan sektor penerbangan, termasuklah memastikan penyelenggaraan something so simple dengan izin seperti tarikh lupus bateri pesawat diberikan perhatian sewajibnya. Apapun kehilangan pesawat tersebut, termasuklah bencana-bencana alam seperti banjir yang dialami oleh beberapa negeri, seperti yang saya sebutkan tadi, kita lihat, merasakan segelintir daripada kita ianya sebagai satu takdir, tapi tiba masanya juga kita persoalkan sama ada kita tersalah takdir. Lembah pantai boleh saya mencelah? Biar saya habiskan dulu, terima kasih. Lepas ni boleh saya mencelah lembah pantai? Lepas saya habiskan, Farah. Okey. Dah habis, lepas habis cakap ke lepas habis kenyataan Saya ada ni? kuasa, tolong hormati. Boleh tak? Yang Mencelah berbuat. lepas ni? Nak kacau yang Khadila. Dia nak today. Boleh mencelah? Terima kasih. Boleh mencelah tak boleh? Terus speaker saya teruskan. Tak boleh mencelah, saya duduk. Ya, style Boleh baru mencelah. pengarang Duduk. tu. Tak boleh mencelah. You can meet me during tea. Habis tak boleh tanya soalan ni. Terima kasih. Tak boleh tanya. Tak bagi. Ni Terima kasih. pasal banjir, jangan takut. Ni Terima bukan kasih. pasal pematang Terima bau. kasih. Ni pasal banjir. Saya habiskan, Datuk Yang Betul. Tidak ada maknanya sekiranya kita hanya menganggap bencana-bencana ini sebagai hukuman kepada Tuhan sekalian alam, walhal kuasa untuk melakukan tindakan, mengambil tindakan untuk mengelakkan kejadian ini daripada berulang, tidak kita ambil. Pentadbiran yang baik oleh kerajaan dan kerjasama antara kerajaan pusat dan negeri wajib dipertingkatkan tanpa mengira fahaman politik. Kita harus adaptasikan semangat kerjasama dan kesatuan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahifah Al-Madinah dalam pentadbiran demi Malaysia lebih makmur dan sejahtera. Saya rujuk beberapa kali, ya, ahli parlimen Rantau Panjang, termasuk ahli parlimen daripada Kelantan, ya, lainnya, yang membangkitkan beliau pinta berkali-kali supaya peruntukan buat penebatan banjir di kawasan beliau diluluskan. Tapi ditolak. Ketika itu pada saya agak penting, dalam peluang ini kita ambil ruang seluas mungkin untuk pertama disebut oleh Yang Berhormat Tenum tadi tentang isu SOP. Sama ada pengagihan, sama ada lingkaran, sama ada jaringan. Yang penting haruslah penuhi dengan kesiapsiagaan. Itu pertama. Keduanya, peruntukan yang diluluskan. Jangan sampai mengira warna parti yang dikibarkan oleh mana-mana negeri. InsyaAllah diharap episod ini diberikan dan dilihat sebagai peluang untuk kita merapatkan antara satu sama lain. Ya, saya beri peluang kepada Pengarang. tadi pengerang, ya. Ya. Walaupun saya nak Terima minta kasih. kalau boleh tanya sekali cukuplah. Pasal banjir Sekali. ni. Jadi lembah pantai, saya dengar ucapan lembah pantai tu pasal banjir, saya pun nak ucap terima kasih. Jadi saya nak tanya lembah pantai, adakah secara tak langsung lembah pantai mengakui bahawa kerajaan Barisan Nasional bila memberi bantuan banjir tak mengira sokongan parti pembangkang ataupun kerajaan? Semua kita bantu. Orang PAS kita bantu, orang keadilan kita bantu, orang DAP. Dah, saya faham. Terima kasih. Setuju ke tak setuju? Saya faham. Terima kasih atas Setuju tak setuju? Saya tak tahu Terima ni kasih. pematang pau ke lembah pantai. Terima kasih, Terima kasih. Kalau tak dengar arahan speaker,
speaker sebut tadi lembah pantai Bucak ini. Jadi saya harap dapat dengar betul-betul. Tak ada isu dah, tak ada isu. Terima kasih. Saya rujuk Datuk Yang di-Pertua, seperti yang saya sebutkan tadi, atas kerana itulah saya ambil peluang setelah saya meneliti kandungan-kandungan isu termasuklah permohonan yang dibawa oleh ahli Parlimen Rantau Panjang berkali-kali dalam Parlimen ini. Dia sampai tunjukkan gambar di Kuala Krai. Lihat sahaja empangan belah sempadan di Kuala Krai banding dengan sempadan Thailand. Bagai langit dengan bumi. Maka bila berlaku kebanjiran itu, di sepadan Thailand mereka dilindungi, dipertahankan menerusi kelulusan dan persediaan awal. Jadi itu maksud saya. Jadi saya harap di kala ini, kalau kita nak mendabik dada, mengatakan kitalah yang terbaik, tapi tidak ambil peluang dalam musibah yang menimpa untuk memperbaiki tahap kita berkhidmat demi rakyat, maka kita tak akan perbaiki prestasi kita. Salam bangun ya, Lembah Pantai. Silakan Khalid daripada Shah Alam. Terima kasih. Baik. Terima kasih Lembah Pantai. Saya merujuk pada ucapan Lembah Pantai berhubung dengan tempatan banjir yang disebutkan tadi, sebenarnya di Rantau Panjang, yang mana saya sendiri telah pergi, dan di beberapa tempat di sebelah Siam, bila dibenanya temboknya, saya diri dekat tembok tu ianya 2 kali ketinggian saya. Dan di atas tembok itu pula siap lagi ianya luas, siap lagi laluan untuk motosikal orang dan pegawai keselamatan yang nak jalan di atas tembok itu dan sebagainya. Ya, lalu ini merupakan satu usaha yang membuktikan kesungguhan kerajaan Thailand untuk melindungi rakyatnya. Tetapi malangnya pandangan Lembah Pantai, adakah kita melihat komitmen yang sama yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan Malaysia? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Jadi saya fikir contoh yang saya bawakan itu sebenarnya membawa kepada keperluan, mengambil kira perbezaan yang ketara dan impak yang akhirnya terpaksa ditanggung oleh rakyat, khususnya di Rantau Panjang dan kawasan-kawasan terbabit. Maka saya harap jawapan daripada Menteri agak jelas dalam bab ini, dan saya akan menunggu supaya kelulusan itu diberi serta-merta. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin bawakan isu di mana bila masa sudah ada ruang untuk kita mengambil kira musibah ini melanda semua, tak mengira parti mana yang mereka sokong, terdokong, marilah kita ambil satu sikap jati diri nasional, national character yang berteraskan semangat perpaduan. Walaupun memang terlalu banyak cubaan untuk meretak dengan jarum perkauman, kadang-kadang didokong oleh parti pemerintah sendiri. Jadi saya berharap ini sesuatu yang amat serius dan diambil oleh kerajaan, khususnya Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, Baginda Yang di-Pertua Agong juga bertitah tentang kejayaan Malaysia menduduki salah satu, boleh saya habiskan pada ini? Banjir lagi, okey. Silakan. Boleh Datuk Yang di-Pertua? Ya. Saudara daripada Terima kasih. Betul. Terima kasih Lembah Pantai. Berkenaan dengan masalah banjir, sebab saya pun ada pergi beberapa kali untuk membantu mangsa-mangsa banjir di Kelantan. Setujukah Yang Berhormat Lembah Pantai dengan saya bahawa koordinasi oleh Majlis Keselamatan Negara dalam musibah banjir ini amatlah lemah? Dan adakah Yang Berhormat Lembah Pantai bersetuju bahawa Yang Berhormat Menteri, iaitu ARAU yang menjaga Majlis Keselamatan Negara ini, tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik kerana tidak ada penyelarasan yang baik. Penyelarasan itu amat lemah. Ada mangsa-mangsa yang kata makanan 3 hari tak sampai, helikopter tak cukup, macam-macam. Di lapangan itu tak ada makanan, tak cukup kemah dan sebagainya. Dan selepas 3 bulan, banjir itu, air grassroot, sekarang ada lagi, saya difahamkan ada lagi penduduk mangsa yang masih duduk dalam kemah. 3 bulan, rumah belum siap lagi. Dan satu lagi perkara Yang Berhormat Lembah Pantai. Semasa musibah banjir itu, Yang Berhormat Puan Tian, Timbalan Menteri Kawangan, beliau mengatakan bahawa kerajaan memperuntukkan 800 juta ringgit untuk membantu bangsa banjir. Saya nak tanya, di manakah 800 juta itu? Pagi tadi Yang Berhormat daripada ARAU mengatakan bahawa hanya 97 juta diperuntukkan untuk masa banjir. Jadi, manakah 800 juta itu? Jadi saya rasa Yang Berhormat Puan Tian telah mengerirukan mangsa-mangsa banjir, khususnya di negeri Kelantan.
Apakah Dato' Yang Betul, Lembah kejap Pantai? ini floor saya. Takut yang Mohd Pentil dia terkeliru. Ah, Ini floor saya. Saya nak jawab dulu sebelum saya bagi ruang. Boleh? Dato' Yang Betul. Duduk dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Kerana saya fikir pihak daripada menteri ada ruang untuk menjawab selama mungkin. Jadi saya tunggu jawapan beliau. Saya minta semua yang disebut oleh Yang Berhormat Seremban tadi dimasukkan dalam sebagai ucapan saya. Kerana soalan 800 juta pengerusi Majlis Keselamatan Negara ini merupakan jawapan-jawapan yang rakyat nak tahu. Ya? Rakyat wajib tahu. Baik. Boleh saya beritahu sekarang? Menteri bangun. Beginilah. Menteri bangun ya, Pak. Datuk Yang Ketua, kita ada prinsip fiqh al-aulawiyat, keutamaan. Biar saya habiskan ucapan saya bagi ruang kepada yang lain yang tak ada peluang untuk bercakap, kemudian Yang Berhormat boleh jawab. Terima kasih Yang Berhormat, boleh tak? Tuduhan tu tak tahu apa tepat. Tak apa Yang Berhormat, Yang Berhormat boleh jawab nanti. Terima kasih. Ya bukan. Dia Terima sebut kasih. perkataan arau tak tepat. Baik, baik Yang Yang Berhormat. Muhammad Terima Lembah kasih. Pantai lebih faham saya kan? Okey, Ya, thank you. okey. Baik, Yang Berhormat. Saya akan bagi ruang nanti. Saya teruskan dengan ucapan saya. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, saya sebut tadi tentang Majlis Keselamatan Pertubuhan PBB, Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita selaku pengerusi ASEAN yang tidak tetap. Dan pelantikan ini sebenarnya harus kita guna pakai sebagai peluang untuk menjadi sebuah negara contoh dengan memperkukuhkan demokrasi tulen sebagai satu iltizam ad-daulah, national will. Sebaliknya, sejak kejayaan Pakatan Rakyat mendapat mandat kepercayaan daripada majoriti rakyat Malaysia pada pilihan raya umum ke-13, peguam negara bukan nak cuba menggiatkan, mempromosikan semangat setia kawan ataupun national reconciliation, tetapi telah giat mendakwa, menyiasat, mewujudkan satu suasana ketakutan, climate of fear, kepada sesiapa sahaja yang mengkritik dasar kerajaan ataupun kerajaan yang sebenarnya adalah rakyat yang cintakan kebenaran dan keadilan. Pemimpin Pakatan Rakyat, sama ada ahli-ahli akademik, pengamal media, bahkan pemimpin-pemimpin pelajar juga tidak terlepas daripada jerat Undang-Undang Drakonian Akta Hasutan 1948 yang dimungkiri oleh Perdana Menteri, on record Datuk Yang Dipertua, janji nak mansuh tapi tak nak mansuh. Diteruskan dengan Akta Hasutan warisan penjajah. Saya cuma buat clarification. Yang Muhammad berbahas atas kapasiti sebagai ahli Parlimen Lembah Pantai kan? Ya, saya. Ini ucapan saya. Ada rakan-rakan yang tweetkan bahawa Yang Muhammad membaca teks ucapan Matang Pau. Datuk Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua kadang-kadang kena faham. Tapi tweet ini pun datang daripada kalangan ahli-ahli Parlimen di belakang Yang Muhammad. Tapi Datuk Yang Dipertua, saya hargai. Tapi saya harap kita dah putuskan tadi ucapan Yang Muhammad itu adalah ucapan Yang Muhammad dan bukan mewakili. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya rasa saya tak bolehlah, saya faham perasaan mereka, kekecewaan yang besar apabila Ketua Pembangkang dinafikan hak untuk datang ke Parlimen. Walaupun speaker dah bagi laluan, tapi saya faham. Saya ucap terima kasih. Saya hargai kerana Yang Muhammad faham tentang standing order dan persepahaman antara Yang Muhammad dengan kita tadi. Baik. Jadi saya harap ini sebahagian daripada merancakkan perbahasan dalam Parlimen. Kalau tidak semua rasa bosan. Alhamdulillah. Baik. Datuk Yang Dipertua, saya fikir kita harus ingat juga kegagalan Malaysia dalam penghakiman Pulau Batu Putih. Kegagalan yang patut dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada peguam negara yang menggunakan bukti palsu ketika itu dalam perbicaraan di Mahkamah Antarabangsa. Malang, kegagalan terdahulu dikeruhkan lagi dengan tindakan terpilih terhadap semua ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Parlimen daripada Pakatan Rakyat. Termasuk Exco Kanan Kerajaan Negeri Selangor. Hari ini merupakan hari kedua Yang Berhormat Nik Nazmi, Exco Kerajaan Negeri Selangor direman di bawah kesalahan undang-undang yang telah dideklarasikan sebagai null and void oleh Mahkamah Rayuan. Undang-undang tak terpakai. Undang-undang yang terbatal. Terima kasih. Silakan Sepang. Ketua Bagian Luar. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih kepada Lembah Pantai. Lembah Pantai minta komen Lembah Pantai. Saya baca ucapan IGP dalam Malaysia Kini,
mengatakan bahawa kenapa polis mengambil tindakan ke atas Nik Nazmi di bawah Section 9 Subsection 5 of Akta Perlimpahan Amam itu adalah kerana dia kata bahawa rayuan sedang dibuat ke atas keputusan Mahkamah Rayuan, di mana Mahkamah Rayuan telah memutuskan section itu adalah bercanggah dengan perlembagaan. Setuju tak dengan saya bahawa negara kita amat malang kerana ketua bagi negara tak faham undang-undang tapi nak laksana undang-undang? Bagaimanakah patutnya apabila mahkamah telah putuskan unconstitutional, selagi mahkamah yang terakhir itu belum memutuskan keputusan Mahkamah Rayuan itu adalah sebaliknya, ataupun dia tidak tolak keputusan itu, sepatutnya polis kena hormat dan laksanakan. Setuju kalau kita minta supaya ketua negara ini diambil tindakan menghina mahkamah? Setuju atau tidak? Terima kasih Yang Berhormat Bersepang atau Yang Di-Pertua. Saya amat setuju kerana selepas Nik Nazmi, esoknya Cikgu Faris Musa, saya pula dipanggil bertemu dengan pihak polis dalam satu temu janji di bawah seksyen yang sama. Yang maksudnya sekarang modus operandi polis adalah memberi surat saman, mohon mereka ini yang dikatakan perlu membantu siasatan di bawah seksyen 111. Tapi bila sampai balai polis, ditahan reman. Ditahan reman bukan itu saja. Di bawah undang-undang seperti yang Muhammad Sepang sebut, yang tidak lagi terpakai. Jadi selagi Mahkamah Rayuan, itulah keputusan yang harus dihormati oleh Ketua Polis Negara. Yang Muhammad Lembah Pantai. Boleh sikit. Baik, sedikit Yang Muhammad. Terima kasih. Betul. Saya cuma nak tanya kepada Yang Muhammad Lembah Pantai. Setuju tak untuk kami yang turun pada 3 hari bulan Mac tersebut, sebenarnya kita telah pun tahu bahawa perhimpunan tersebut merupakan satu perhimpunan yang aman, dan bagi kita yang turun itu, saya cukup yakin tak ada seorang pun daripada kita seorang akan larikan diri ke luar negara. Dan mengapa saudara Nik Nazmi dilayan begitu teruk sekali oleh pihak polis? Setuju tak saudari Yang Berhormat Lembah Pantai? Terima kasih Habib Rasak. Saya setuju Tuan Pertua. Bayangkan gambar yang keluar hari ini. YB Nik Nazmi dilayan dengan begitu hina sekali, bertentangan dengan undang-undang lokap. Kasut pun tak dibenarkan pakai, slipper pun tidak ada. Jadi pada saya, Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, saya desak Menteri Dalam Negeri memohon maaf terhadap apa yang dilakukan, yang saya berlaku. Kerana kami dihadapkan satu persatu. Sedangkan pembunuh seperti Sirul bebas di luar negara, satu hal, dan surat perlindungan kepada Papua dikeluarkan tanpa rasa takut oleh Menteri. Di manakah keadilan? Saya tanya, saya pinta jawapan yang jelas dalam bab ini. Pucung bangun. Kalau boleh. Pucung kalau boleh. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Lembah Pantai. Tuan Speaker, apabila kita lihat kepada kes Nik Nazmi, persoalan yang berbangkit adalah ini. Bagaimana dengan mereka-mereka yang telah dikatakan melakukan kesalahan, tetapi daripada pihak sebelah sana, di mana ada kes-kes yang serius, Lembah Pantai, kes-kes yang jelas menjadi hasutan, tapi Ketua Polis Negara tidak berani nak ambil tindakan. Adakah bukan ini tindakan double standard? That is number one. Double standard for which he must be criticized and condemned dengan izin, Tuan Speaker. Number dua, Lembah Pantai cukup senang, even a first year law student knows. Apabila mahkamah buat keputusan, we respect the court order until it is set aside. Dalam kes ini, section 95, jelas telah pun didapati tidak berperlembagaan oleh Mahkamah Rayuan. So kenapa? Kenapa satu ketua polis negara boleh dengan sekadar as though he is immune from action, membuat tindakan atau menyatakan bahawa orang masih boleh ditahan dan tindakan diambil? Bukankah ini menunjukkan satu perkara yang seriously wrong dengan Ketua Polis Negara kami, Lembah Pantai? Terima kasih Yang Berhormat Pucun, terima kasih Datuk Di-Pertua. Benar. Kerana apa? Setiap seorang daripada kami mendapat notis daripada pihak polis untuk hadir ke balai pada masa-masa tertentu. Yang serah diri ditahan reman. Menteri Datuk Ismail Sabri yang sering melengah-lengahkan katanya sibuk, dibiarkan begitu saja.
Jadi saya tak faham. Kenapakah ia begitu jelas, begitu nyata ya? Pendakwaan dan tindakan terpilih yang sangat jahat sebegini. Saya terus terang, Datuk Yang Pertua, harus faham ya. Rakyat di luar sana menilai kita banyak isu yang berkait dengan kerutuhan kredibiliti. Bukan saja Menteri Dalam Negeri tapi juga Ketua Polis Negara. Tapi sampai ke tahap ini, pada saya harus ada jawapan yang jelas dan tindakan yang sewajibnya dilakukan. Datuk Yang Di-Pertua, mengapakah diteruskan ya kesemua ini tanpa tindakan balas yang diambil oleh pihak eksekutif Perdana Menteri? Sehingga ke hari ini, walaupun kita bawakan isu, masih lagi tidak terjawab. Bila masa kita hadir perhimpunan aman yang sebenarnya bertepatan ya, dengan hak kita di bawah Perlembagaan Persekutuan, kita dilayan ya, sedemikian. Pada 20 Februari lepas ya, atau ini betul, kerana saya dah sentuh bab hak asasi manusia yang corot di Malaysia, bagaimana pihak polis, khususnya Ketua Polis Negara, tanpa segan silu, sikapnya langsung tidak profesional, sementara kita berhadapan dengan tradisi atau sejarah mantan Ketua Polis Negara yang memukul tahanan, sementara digari, ditutup matanya. Kita ingatkan mungkinlah selepas 16 tahun ada kesedaran nak perbaiki institusi polis di Raja Malaysia. Tapi sebaliknya yang berlaku. Dan pada 20 Februari lepas, seperti memberi justifikasi kepada apa yang ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat sebutkan selama ini, media tempatan antarabangsa dikejutkan dengan laporan bahawa Malaysia ini negara yang terburuk dalam laporan integriti pilihan raya. Projek integriti yang berpengkalan di Universiti Harvard dan Sydney. Malaysia menempa nama di mata dunia kali ini. Sekali lagi untuk perkara yang kita tak ingini. EIP berikan Malaysia cuma 28 daripada 100 mata. Sempadan kawasan pilihan raya di Malaysia ini adalah paling buruk di dunia. Di dunia, in the world. Ya. Sementara hanya 33 mata daripada 100 bagi undang-undang pilihan raya. Kita tersungkur benar, Datuk Yang Di-Pertua. Inikah laungan ya, pilihan raya adil dan saksama? Ini belum lagi saya ulangi kes dakwat kekal yang Berhormat Arau tahu benar. Dia terpaksa jawab bagi pihak kerajaan. Nak melindungi, nak mempertahan. Ya, walaupun saya tahu nak hati dia tahu. Something is wrong. Ya, something is rotten. Dakwat kekal diguna pakai dalam PRU ke-13. Hanya kekal, ya, patutnya wajib kekal 5 hingga 7 hari. Tapi gagal. Major Zaidi yang buat laporan ya, menjadi mangsa sementara pengerusi SPR masih lagi selesa di kerusi empuknya. Ahli Parlimen Pandan pernah dakwa dan Dewan bahawa pembekal dakwat tersebut yang tak kekal tu merupakan rakan rapat pemimpin tertinggi SPR yang dapat kontrak menerusi rundingan terus. Jadi pada kali ini, pada saya, kerajaan yang wakil-wakil yang menjawab tidak boleh lari daripada tanggungjawab memberi maklum balas di atas semua kegagalan-kegagalan telah kita senaraikan selama ini. Ini bukan sahaja melibatkan dana awam, tapi kesahihan kerajaan dan institusi parlimen kita. Adakah kerajaan dengan itu bersedia untuk menangguhkan serta-merta proses persempadanan yang bakal dilakukan, termasuklah usaha mereka untuk menambah kerusi-kerusi parlimen sehingga semua ini dijawab ya, dengan jelas. Saya tak dengar pasal tak profesional kalau menjawab sebegini ya, Datuk Di-Pertua, jadi saya anggapkan tidak ada jawapan. Terima kasih. Saya bagi masa bincang dengan kabinet dulu, bincang elok dengan ahli parlimen pekan, bincang elok dengan Timbalan Perdana Menteri, lepas bincang buat istiharah barulah boleh jawab. Saya pohon Datuk Di-Pertua, bagi saya peluang, mintalah. Terima kasih yang Berhormat Arau. Saya hargai alhamdulillah. Ya Datuk Di-Pertua, kerana itu ya, isu reformasi sistem pilihan raya masih lagi relevan. Bersih dan segala apa yang dibawa oleh mereka, kerana pimpinan bersih telah bertemu dengan Yang Berhormat Arau
Dan saya hargai kerana sekurang-kurangnya ada ruang berdiskusi dan juga berbincang. Hanya mungkin boleh diturunkan dan dimaklumkan kepada ahli-ahli parlimen behind backbenchers yang seringkali melemparkan tuduhan yang agak jahat terhadap Bersih tanpa mengenal pasti apakah cadangan-cadangan pembaik pulihan yang telah mereka bawakan. Datuk Yang di-Pertua, Malaysia juga berada di ambang keberjatan ekonomi. Krisis yang amat besar sedang dalam usaha untuk menjatuhkan kita. Jadi kejatuhan harga minyak mentah di pasaran dunia memberikan kesan yang amat mendalam sehingga memaksa kerajaan untuk membuat semakan semula terhadap belanjawan 2015. Walau inilah yang merupakan anjuran kita daripada sebelumnya. You must revise the forecast dengan izin Yang Pertua to reflect current realities. Selepas ini Yang Berhormat PJ Utara akan memperincikan lebih tentang isu 1MDB, tapi saya akan sentuh beberapa tempat yang saya fikir tak boleh diendahkan oleh sesiapa pun. Jadi hutang negara dan hutang isi rumah semakin meningkat. Sehingga akhir 2014, hutang negara berada pada kira-kira 54.7% daripada KDNK. Hutang isi rumah meningkat ke tahap 86.8% berbanding KDNK. Peningkatan lebih kurang 6% sejak 2012 kepada 2013. Jadi tentunya kejatuhan harga minyak mentah ini harus kita lihat dalam konteks peredaran ekonomi dunia yang agak lembab, dan yang mengejutkan kita, ekspor kita juga terkesan. Kerana selalunya bila masa ringgit Malaysia jatuh nilainya, sekurang-kurangnya kita diubati dengan peningkatan kadar ekspor, tapi tidak buat Malaysia kini. Maka saya bimbang kerana sehingga saat ini Kabinet masih mendabik dada katakan ekonomi Malaysia dalam keadaan terkawal. Soalnya, di bawah kawalan siapa, Datuk Yang di-Pertua? Siapa yang mengawal ekonomi negara sehingga 1MDB menjadi begitu besar, too big to fail dengan izin, yang tentunya bakal di-bail out. Kami ini hanya dapat membaca menerusi laporan media bahawa Kabinet menolak permintaan pinjaman 3 bilion ringgit untuk 1MDB. Tapi bila sampai saat mereka sedang mengambil kira, they are considering dengan izin, itu petanda maksudnya apapun kerajaan kita, rakyat Malaysia hadapi risiko yang besar sekiranya 1MDB ini dibiarkan terus-menerus tanpa kawalan. Siapakah mengawal ekonomi negara sehingga aliran keluar wang haram meletakkan negara kita ini dalam senarai antara teratas di dunia? Laporan terkini Global Financial Integrity mendedahkan aliran keluar wang haram, illicit outflows bagi Malaysia adalah sebanyak 48.9 bilion US dollars bagi 2012. Secara kumulatif, atau Yang di-Pertua sejak 2003 hinggalah 2012 mencecah 364.87 bilion US dollars. Siapakah yang kawal ekonomi negara sehingga jurang kemiskinan dan pendapatan semakin melebar? Kerana itulah bila kita ambil kira kuasa membeli yang akan semakin mengecil, berikutan harga barangan yang semakin meningkat, tidak ada alasan kukuh ataupun moraliti pentadbiran ekonomi yang bertanggungjawab bagi kerajaan untuk memperkenalkan cukai baru yang bakal menghimpit dan membebankan golongan miskin dan berpendapatan rendah, sedangkan kerajaan sendiri gagal secara berterusan dalam menguruskan fiskal dan aliran kewangan yang baik. GST ni, Tuan Pertua, hanyalah sebagai instrumen untuk mengalihkan beban daripada pelbagai kelemahan kronik kerajaan dalam urus tadbir fiskal dan tata kelola kewangan rakyat Malaysia. Mahu tidak mahu, saya fikir setakat sekarang ini daripada penganalisa kewangan atau pada kenyataan menteri-menteri, jelas bahawa GST terpaksa dilaksanakan kerana kerajaan buntu dengan cara untuk menambah dan menjana pendapatan negara. Ini memang realiti.
Defisit fiskal tahunan kerajaan berterusan daripada 1998 hinggalah melebihi 40 bilion ringgit setiap tahun sejak tahun 2009 hinggalah sekarang. Malah hutang awam kerajaan yang tinggi terkini sebanyak 569.3 bilion. This is as of quarter 3 2014, Datuk Yang Di-Pertua dengan izin, dan nisbah kepada KDNK bersempadanan garis siling 55% yang ditetapkan oleh Dewan Yang Mulia. Datuk Yang Di-Pertua, kita harus ingat 569 ini, bilion ringgit ini hanyalah hutang kerajaan pusat. Belum lagi ia diambil kira di 29 non-financial public sector enterprises dengan izin. Kalau tambah akhir 2014 data tersebut naik daripada 55 hingga 59%. Ini belum 1MDB lagi. Tambah 1MDB, walau kita ambil kira keuntungan Petronas, hutang negara mencecah 63%. Itu dah langgar. Dah langgar had ceiling yang ditetapkan oleh kerajaan sendiri. Jadi pada saya, kita harus ambil kira dengan serius. Kerajaan daripada dahulu, berkali-kali kita minta jumlah contingent liabilities, jaminan hutang yang dijamin oleh kerajaan. Tapi hingga saat ini, bila 1MDB sendiri diserang oleh mantan Perdana Menteri, diserang oleh banyak-banyak pihak, barulah ada kenyataan sedikit sebanyak. Itu pun tidak memadai, Datuk Yang Di-Pertua. Menurut laporan tahunan audit negara, ketirisan, pembaziran, pecah amanah dan lain-lain kesalahan menyebabkan kerugian negara anggaran antara 28 hingga 40 bilion ringgit setahun. GST tidak akan memberikan impak positif kepada kerajaan kerana saya ikut menurut Belanjawan 2015 seperti yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat. Kutipan pada 10 Oktober 2014, kutipan daripada GST dianggarkan bernilai 23.22 bilion. Tolak pengecualian dianggarkan lebih kurang 0.8 bilion. Pemansuhan SST dianggarkan 13.8 bilion dan BRIM sebanyak 4.9 bilion. Kutipan GST hanyalah 690 juta sahaja. Saya mohon penjelasan sekiranya tidak tepat. Inilah saya lihat daripada kenyataan dalam Dewan pada 10 Oktober. Cukai GST sebenarnya dilihat sebagai kegagalan kerajaan. Kerajaan seharusnya menjadikan cukai GST itu the last option. Jalan terakhir dan sepatutnya peringkat permulaan berusaha untuk membantras pembaziran dan meningkatkan urus tadbir yang baik dalam pengurusan dan perbelanjaan operasi OPEX. Hal inilah antara daripada pelbagai sebab mengapa kerajaan hilang, rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan. Datuk Yang Di-Pertua, saya juga sebelumnya merujuk kepada pesakit-pesakit Malaysia yang sekarang ini terpaksa mengambil kira kenaikan kadar perkhidmatan khusus berkait dengan penjagaan kesihatan swasta. Kerana bantuan perubatan ketika itu perlu melibatkan bayaran caj tambahan apabila GST dikuatkuasakan. Ini tidak langsung selari dengan janji menteri. Satu ketika dahulu mengatakan tidak ada impak kepada kesihatan. Jadi dari masa ke semasa sering berubah-ubah. Jadi pada saya, kita harus ambil kira banyak ubat-ubat kawalan yang diguna pakai untuk merawat penyakit kanser, pesakit buah pinggang dan HIV. Bila masa hanya beberapa ubat sahaja dikenakan atau diberikan pengecualian, yang lain itu akan memberi lingkaran multiplier effect yang sangat negatif kepada rakyat. Kita sekarang, Datuk Yang Di-Pertua, daripada perbincangan saya dengan badan-badan yang berkait, hanya mengguna pakai senarai World Health Organization, WHO. Sepatutnya negara-negara yang mundur yang menggunakan pakai senarai tersebut kerana kita mahu ke arah negara maju. Seharusnya kita memberi ruang yang lebih luas merangkumi ubat-ubatan yang terbaru yang belum lagi generik bagi mengambil kira impak kepada rakyat terbanyak. Untuk buku pula, hanya buku teks, buku latihan, buku ilustrasi kanak-kanak dan kamus dan juga buku teks agama yang tidak dikenakan GST. Bagaimana pula dengan buku-buku yang lain?
47 negara daripada 51 negara menyenaraikan buku-buku sebagai barangan berkadar sifar. Why? In the pursuit of education, atau ini betul, in the pursuit of knowledge. Why don't you make this exemption? Saya tidak faham, kerana pada saya ini bukan soal politik semata-mata, bukan soal politik sekalipun, soal pendidikan dan bagaimana kita mahu mengajak lebih ramai anak-anak Malaysia ini belajar punyai tabiat membaca buku. Maka pendirian bagi Pakatan Rakyat, pelaksanaan GST April ini adalah bala berganda kepada rakyat. Pakatan tetap dengan pendirian membantah pelaksanaan GST yang terus menghimpit rakyat berpendapatan rendah. Sekiranya mahu pun diambil kira oleh kerajaan, ia wajib ditangguh sehingga rakyat lebih bersedia. Harus ada sasaran yang diberikan oleh kerajaan. Misalan, untuk memastikan pendapatan median bagi rakyat adalah 2 kali ganda berbanding dengan pendapatan median pada masa ini. Itu adalah satu sasaran yang penting. Adakah kerajaan bersedia menangguhkan GST? Menunggu bila pendapatan median rakyat meningkat? Itu persoalan saya. Dan adakah kerajaan bersedia bila masa nak dilaksanakan mendengar kumpulan-kumpulan yang tertentu yang penting menyelaraskan pelepasan GST terhadap senarai keperluan asas seperti perubatan, perkhidmatan kesihatan, buku-buku terbitan dan selainnya. Datuk Yang di-Pertua, saya juga menunggu. Kalau kerajaan dan menteri begitu yakin, maka berikan jaminan bahawa sektor-sektor ini tidak akan melihat pada kenaikan kos selepas pelaksanaan GST. Kerana setakat ini, goal postnya seringkali dirubah. Bila masa ada kenaikan, salahkan penjual. Salahkan pihak lain. Tapi tidak kepada keputusan yang seharusnya diganding dengan kajian terlebih dahulu. Datuk Yang di-Pertua, tidak cukup dengan beban GST, kerajaan juga berhasrat menandatangani perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA. Yang jelas akan terus meningkatkan harga perubatan dan sara hidup rakyat Malaysia. Sehingga hari ini, janji Perdana Menteri yang menyatakan hanya akan menandatangani TPPA jika ia memanfaatkan rakyat masih belum dibuktikan. Tambahan dengan laporan komprehensif kos faedah yang masih belum dibentangkan termasuk kepada anggota-anggota parlimen caucus berkait dengan isu TPPA. Saya ingatkan harga ubat dah naik antara 20 hingga 50% bagi tahun lepas sahaja. Dijangka bakal naik mendadak pada tahun ini. Ini belum diambil kira kesan dahsyat GST dan TPPA. Justru, soalan saya, adakah kerajaan berani membentangkan laporan komprehensif kos faedah TPPA pada sesi Dewan kali ini? Jangan guna alasan, ini laporan interim, tak boleh keluar. Pada saya itulah bukanlah alasan yang munasabah. Dan adakah kerajaan berani membentangkan keseluruhan isi kandungan kesemua bab-bab dalam perbincangan TPPA? Demi menyahut saranan Baginda Yang di-Pertua Agong mengenai pemisahan kuasa, kerajaan wajib membentangkan perjanjian TPPA untuk diratifikasikan oleh Dewan bersesuaian dengan masa yang mencukupi bagi meneliti 800 muka surat perjanjian yang syarat dengan bahasa guaman. Ingat, seperti yang disebut oleh Ahli Parlimen Padang Serai, ahli-ahli parlimen bersidang semalam, hari pertama, tanpa sebarang rang undang-undang tangan untuk membuat kajian, penelitian. Yang hari ini barulah dibagikan, tapi tidak pun dilampir menerusi laman sesawang Parlimen Malaysia. Pada saya harus ada keseriusan membahaskan sebarang rang undang-undang, diberikan masa yang mencukupi. Bukan soal semata-mata nak menjadikan Parlimen ini sebagai satu bentuk rubber stamp dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, saya pergi beralih pada pendidikan. Baru-baru ini, keputusan peperiksaan PT3 yang diumumkan amat mengejutkan, bukan saja kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, tapi juga kepada masyarakat Malaysia. Tapi ia sebenarnya merupakan refleksi keadaan sistem pendidikan tanah air yang lebih selari. Sebenarnya keputusan 88 orang mendapat A, konsisten dengan penilaian laporan-laporan antarabangsa TIMSS dan PISA.
yang menunjukkan penurunan kualiti pendidikan yang diterima oleh anak-anak Malaysia. Kajian TIMSS 2011 menunjukkan sebanyak 35% daripada anak-anak kita yang terlibat dalam kajian berada di bawah tahap minimum. 35% below minimum. Mata pelajaran matematik. Sementara sebanyak 38% di bawah tahap minimum mata pelajaran sains. Ujian PISA pula menunjukkan bahawa pelajar kita mundur 2.5 tahun ke belakang daripada pelajar Vietnam dalam mata pelajaran matematik dan mundur 4 tahun di belakang pelajar-pelajar Singapura, Korea Selatan dan China. Sebelumnya, keputusan PMR yang cemerlang sejak 1993 sering menimbulkan tanda tanya. Tidak selari dengan keputusan TIMSS, PISA dan juga indeks PBB. Kita tahu anak-anak kita punya kebolehan. Persoalannya adalah persediaan yang disajikan di sekolah-sekolah kebangsaan. Timbalan Menteri Pendidikan mengatakan jangan bandingkan PT3 dengan PMR kerana PT3 memerlukan higher order thinking skills. Kenyataan beliau ini memberikan gambaran bahawa sistem pendidikan tidak menyediakan anak-anak kita dengan kebolehan ataupun higher order thinking skills. Dengan izin Datuk Yang Pertua. Kualiti pendidikan Sarawak pula dan Sabah. Saya bimbang kerana menjelang 2016, Kementerian Pendidikan akan menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib lulus. Pakatan Rakyat menyokong penuh usaha ini untuk meningkatkan mutu pelajar. Namun, adakah kita yakin bahawa anak-anak kita telah bersedia untuk memberikan atau mendapatkan yang terbaik di sekolah-sekolah? Laporan media menyatakan setelah mata pelajaran ini dianggap sebagai mata pelajaran wajib lulus, 3/4 daripada pelajar-pelajar di Sarawak dijangka akan kecundang dalam peperiksaan SPM. Pada saya, seharusnya kerajaan mengambil ini sebagai satu inisiatif untuk melaksanakan program serta-merta bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Tahun lepas dikhabarkan cuma 23.16% pelajar daripada Sarawak lulus mata pelajaran bahasa Inggeris. Peratusan yang mendapat grade lebih baik daripada A- adalah cuma 11.27% berbanding dengan 13.5% di peringkat nasional. Persoalannya, kenapakah ini berlaku? Adakah fasiliti guru-guru yang disediakan mencukupi di kawasan-kawasan pedalaman? Saya ambil contoh sekolah terbaik pada tahun 2014 dan 2013, SKBD, Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara. Sekolah ini dikira sekolah terbaik. Kita harapkan dan kita anggap semua prasarananya akan memenuhi keperluan. Tetapi dalam sesi persekolahan yang baru bermula, seramai 14 orang guru dipindahkan keluar setelah minggu pertama. Sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah sekolah tersebut. Jadi pada saya, setelah saya menghantar sepucuk surat kepada kementerian, tidak ada jawapan. Ini menunjukkan tidak ada keseriusan. Kerana bagi kami, ahli-ahli parlimen yang menghantar anak-anak di sekolah kebangsaan, tentunya kita harapkan adalah sedikit komitmen, keseriusan. Bila masa di sekolah-sekolah kebangsaan lah kita mahukan kualiti pendidikan terjaga. Jadi saya amat kecewa. Saya bimbang kalau di sekolah-sekolah di kota, di bandar, sebegini caranya. Bagaimana lagi sekolah-sekolah di pedalaman? Yang menyedihkan tentunya berita seperti Sekolah Kebangsaan Penimbawan Tuaran di Sabah yang hanya dibangkitkan perhatiannya selepas seorang pengguna laman Twitter menunjukkan sekolah tidak punya dinding. Jadi saya harap kerajaan ambil serius kerana ini isu pendidikan yang tak boleh kita remehkan. Pada ketika ini, Datuk Yang Pertua, TIMSS, Penilaian Antarabangsa sedang memungut data bagi kajian tahun 2015 di Hemisfera Selatan. Sebelum ini, saya sebutkan 2011 menunjukkan penurunan yang ketara. Maka, adakah Malaysia bersedia untuk pungutan data yang terbaru? Parlimen mestilah membahaskan dan membuat sebuah usul bagi penubuhan sebuah jawatan kuasa terpilih Parlimen Bipartisan untuk sistem pendidikan bagi mengkaji dan mencadangkan penambahbaikan kepada sistem pendidikan negara. Selain daripada itu,
sebuah majlis pendidikan kebangsaan yang dianggotai oleh wakil-wakil bersemua pemegang hak, stakeholders, termasuk parti politik, para akademik dan wakil-wakil berkenaan, wajib ditubuhkan segera bagi menyelesaikan masalah ini dengan terbaik. Saya tidak akan rujuk kepada pihak peringkat universiti walaupun kita semua agak terkesan ya, daripada Bukit Bendera berkali-kali menyebutkan kepada kenyataan Menteri Pendidikan kedua yang mengatakan bahawa pendidikan Malaysia kini setaraf dengan negara maju termasuk UK, Jerman dan Australia dari segi kualiti pendidikan. Beliau menambah, ini dibuktikan dengan terdapatnya lebih 135,000 pelajar asing yang sedang mengikuti pengajian di beberapa buah universiti tempatan yang meliputi 10% daripada jumlah pelajar yang berada di pusat-pusat pengajian tinggi. Yang saya bimbang kalau aras sama yang diguna pakai terhadap pekerja-pekerja asing di Malaysia, kitalah ekonomi terbaik di dunia. Kerana pekerja-pekerja asing begitu ramai ya, lambakannya di negara kita. Jadi pada saya ini kenyataan ya, kita semua mahu Malaysia berjaya dari segi pendidikan, kualiti pendidikan terbaik. Tapi kenyataan-kenyataan begini tidak membantu. Jadi pada saya harus bersikap lebih serius dan ikhlas. Ini yang membingungkan sekali, khususnya apabila kita melihat menerusi 2014 QS World Ranking bagi universiti-universiti, tidak ada satu pun universiti di Malaysia yang tersenarai dalam ranking teratas. Sebagai perbandingan, Datuk Dipertua, yang disebut negara-negara tersebut tadi, Jerman, UK, ya. Terdapat 19 universiti daripada UK, 3 universiti daripada Jerman, 8 daripada Australia tersenarai dalam senarai 100 teratas QS World Ranking. Malah 4 universiti daripada China, 2 daripada Singapura dan 3 daripada Korea Selatan. Ini belum dibawa lagi isu kebebasan akademik yang tidak wujud dalam Malaysia hari ini. Datuk Dipertua, kerana itulah ya, pada saya dalam apa-apa perancangan sekalipun haruslah kita lebih ikhlas dalam menerima pakai teguran sebelum merangka sesuatu yang lebih baik buat semua. Saya menegaskan dan mengingatkan kepada semua perancang, pakar-pakar ekonomi yang terlibat dalam rancangan Malaysia ke-11, bertumpu kepada keadilan sosial dan peluang-peluang yang sama rata buat rakyat dalam rancangan Malaysia yang ke-11 nanti. Setiap individu rakyat berhak ke atas kekayaan dan peluang penjanaan ekonomi dalam negara. EPU ada meletakkan pengukuhan pembangunan inklusif sebagai salah sebuah teras dalam perangkaan RMK ke-11. Namun pada saya kita nak harapkan janganlah kekal pada nama dan objektif sahaja. Tidak ada makna sekiranya Malaysia dan rakyatnya kekal miskin walaupun negara dianggap berpendapatan tinggi. Bank of America Merrill Lynch berikan amaran. Dulu kita seangkatan dengan Korea Selatan 80-an. Sekarang menjelang tahun 2030 rakyat Malaysia akan menjadi majoritinya muda dan miskin. Itulah yang disebut sekiranya dasar-dasar diteruskan tanpa diperbetulkan. Saya teruskan boleh kan? Okay. Demi menyahut saranan Baginda Yang Pertuan Agong mengenai pemisahan kuasa, saya menanyakan dengan serius. Ya. Adakah kerajaan bersedia mendengar dan melibatkan Pakatan Rakyat yang mewakili majoriti rakyat dan menjadi sebahagian cabang legislatif untuk menjadi penimbang tara dalam merangka rancangan Malaysia ke-11 oleh cabang eksekutif. Jangan kita lupa, Perdana Menteri dia sibuk, dia banyak jawatan. Ya. Memegang portfolio kewangan sebagai Menteri Kewangan. Perdana Menteri juga kawal 1MDB selaku pengerusi lembaga penasihat ya, badan tersebut. Tambahan lagi, walaupun beliau ulang dengan penuh semangat nak mengaudit 1MDB untuk memastikan ketua audit negara mengaudit 1MDB, tetapi Perdana Menteri juga merupakan ketua bagi SPRM yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri yang menggaji SPRM. Bagaimana pula badan-badan ini dapat menyiasat ketua mereka? Menyiasat dengan tanpa rasa takut ataupun bimbang. Ini persoalan saya bangkitkan. Ya, Lembah pantai. Ya, sekejap ya. Panjang lagi Yang Hormat. Panjang lagi, Datuk ini betul. 1 jam. 1 jam lagi lah, insyaAllah. Hmm? Lagi sejam?
Tak, kerana Datuk Yang Dipertua lihatkan saya tackle banyak perkara. Jadi pada saya, kita tak ada mudah ya peluang 1 jam tak bahas. mungkin saya benarkan. Ya. Kalau 45 minit, Datuk Yang Dipertua. Saya benarkan setengah jam. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya. Lembah pantai. Silakan Datuk Tung. Boleh? Saya nak sentuh tentang apa yang diujahkan oleh Lembah Pantai tentang terdapatnya elemen konflik of interest. Adakah Lembah Pantai setuju jika Menteri Kewangan juga selaku pengerusi dalam advisory board kepada satu MTP melucutkan jawatan Menteri Kewangan sementara siasatan independen dapat dilaksanakan? Terima kasih Yang Berhormat Jurutung. Saya setuju sangat. Saya rasa sebenarnya untuk membersihkan nama Perdana Menteri, inilah salah satu cara yang terbaik untuk memberikan ruangan kepada penyiasatan dilakukan, ya, sementara tidak ada kaitan beliau dengan 1MDB. Walaupun kita tahu ya, 1MDB ini sebenarnya adalah wholly owned, ya, subsidiary by the government. Itu kita tahu. Tapi sekurang-kurangnya nampak beliau berani menepani cabaran, kerana saya difahamkan YB Pandan petang ini akan membuat laporan polis. YB Segambut juga. Banyak YB lah yang akan buat laporan polis melibatkan 3 individu. Datuk Yang Dipertua, Perdana Menteri, Joe Low dan Datuk Syahrul Halmi. Di bawah pelanggaran beberapa kesalahan. Pertama, Akta Pengubahan Wang Haram Anti-Money Laundering Act. Dan keduanya pecah amanah, criminal breach of trust. Jadi, kerana ketiga-tiga individu ini, Perdana Menteri, Jolo dan Datuk Syahrul Halmi, terlibat dan terbabit dengan 1MDB sejak 2009. Bukan baru-baru ini, tapi dah lama daripada sejarahnya. Jadi saya berharap adalah tindakan balas, dan beliau ambil cadangan yang disebut oleh YB Jurutung tadi. Tinggalkan pegangan terhadap 1MDB. Kalau saya nak tolak lagi, saya minta tak payah pegang portfolio kewangan, tapi kita faham ya. Kadang-kadang mungkin dalam masa kita hadapi cabaran-cabaran ekonomi, beliau harus fokus. Tugasan terhadap 1MDB itu harus dilepaskan. Datuk Yang Dipertua, kebimbangan saya adalah bagaimana kita boleh percaya dengan institusi peguam negara. Sebelumnya saya sebut tentang kehilangan Pulau Batu Putih. Termasuk timbalannya yang dibelenggu dengan